Okey, seterusnya kita masuk pada permasalahan istihadah, ya. Dalam bab istihadah ni, ya, cerita dia sebenarnya panjang, ya. Kalau ikutnya dalam bab istihadah ni ada kategori uh, 7 kategori istihadah, ya. Contohnya mubtadi'ah, mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah, mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah, ya, dan lain-lain lagi. Kemudian dia ada juga konsep menyempurnakan suci, ya. Kemudian tentang nakok, ya, nakok di antara 2 haid, nakok dalam haid, ya. Jadi nakok dalam istihadah. Jadi banyak kaedah-kaedah yang perlu kita ketahui. Jadi ustazah berharap, ya, para jemaah kena terus mendalami tentang ilmu ini. Jadi apa yang ustazah nak sebut ni hanyalah yang paling asas yang boleh dikaitkan dengan haji, ya, insya-Allah. Hanya setakat dua saja. Kalau daripada kaedah yang 7 tu hanya 2 sahaja, ya, yang selalu berlakulah kepada jemaah haji, ya. Kalau nak tahu yang lain-lain tu kena bacalah kitab Al-Ibanah, ya, kitab Bughiyatul Tullab, ya, banyak-banyak lagi kitab-kitab lain yang telah pun ditranslate dalam bahasa Melayu. Kalau tak mampu nak baca dalam bahasa Arab ataupun tak mampu nak baca Jawi, ada dah ditulis dalam Rumi, ya. Yang pentingnya membaca. Jadi para suami, ya, sebenarnya para suami bertanggungjawab untuk mengajar isteri masing-masing. Kalau tak mampu nak mengajar, carilah guru untuknya. Kalau tak mampu nak cari guru, tolong belikan buku untuknya, ya. Jadi ustazah hanya nak tanyalah, ya, ada tak di antara suami-suami kat sini dah beli buku-buku berkaitan kepada isteri? Kalau belum beli, silalah belikan, ya, supaya kita nanti tidak dipersoal atau ditanya balik di akhirat nanti, adakah kita telah mengajar perkara ini kepada isteri kita? Dia melibatkan solat, melibatkan puasa, melibatkan ibadah, untuk mengetahui waktu suci kita, mengetahui waktu istihadah kita, waktu haid kita, sangat penting dan dia adalah fardu ain, ya. Okey, kita masuk dalam istihadah. Baik, apa dia maksud istihadah? Ya, apa dia ciri-ciri istihadah? Kita tahu tadi, istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan haid, ya. Jadi di antara istihadahnya adalah yang pertama, darah keluar melebihi tempoh maksimum haid tanpa henti. Ya, tanpa henti ni mutahayyirah. Dia keluar sepanjang waktu, kalau kata 30 hari sebulan ataupun 360 hari setahun, tak berhenti-henti, ya, ia dikatakan istihadah. Jadi ketika ini kita kena ada kaedah nak menentukan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah, ya. Contohnya kalau budak itu mubtadi'ah, yang baru kali pertama datang haid, ya. Jadi maknanya kita kena ambil hanya 24 jam sahaja haid, selebihnya itu adalah istihadah, berulang-ulang setiap bulan begitu, ya. Tapi kalau orang yang beradat, yang dah biasa datang haid dan dia tidak ada tamyiz, ya, dia akan ambil adat yang terakhir, 7, maknanya 7 hari haid, 23 hari istihadah. 7 hari haid, 23 hari istihadah, ya. Itu melihat pada adat dia yang sebelum ini, ya. Jadi itu kita perlu tahu kaedah tersebut untuk menentukannya. Yang kedua, darah keluar semasa hamil, selain bagi mazhab Syafi'i. Dah kita mazhab Syafi'i, darah yang keluar ketika hamil tetap dianggap haid. Tetapi bagi Hanafi, Hambali dan Maliki, darah yang keluar ketika hamil atau mengandung, dia dianggap sebagai istihadah. Bagi Syafi'i, haid, ya. Yang ketiga, darah keluar selepas putus haid. Bagi mazhab lain, ada yang mengatakan 50 tahun menopause, ada yang kata 56 tahun menopause, ya. Jadi kalau darah keluar selepas itu sudah dianggap sebagai istihadah. Tapi Syafi'i tidak. Syafi'i walaupun dalam kajiannya dia mengatakan waktu menopause bagi seseorang wanita adalah umur 62 tahun, tetapi baginya tidak ada waktu putus haid sebenarnya. Selagi datang darah, makna ia tetap dianggap haid walaupun umurnya sudah 90 tahun. Ya? Jadi itu dikata darah keluar selepas putus haid selain mazhab Syafi'i. Ya, Hanafi, Hambali, Maliki dia ada. Lepas menopause itu adalah istihadah. Tetapi bagi Syafi'i tidak. Selepas menopause ia tetap dianggap sebagai haid, ya. Kemudian darah keluar kurang dari 24 jam. Jadi kalau minimum 24 jam, kalau keluar hanya 10 jam,
itu dianggap sebagai istihadah. Kemudian darah yang keluar antara tempoh 2 pusingan haid kurang dari 15 hari. Ya. Dan darah yang keluar melebihi maksimum haid. Ya. Walaupun kita kata maksimum haid 15 hari, darah yang keluar selepas maksimum haid dikatakan telah dijangkiti istihadah. Telah dijangkiti istihadah bukan bermakna itu adalah istihadah. Kita baru tahu, oh wanita ini sudah dijangkiti istihadah. Jadi untuk menentukan yang mana satu haid, yang mana istihadah, kita kembali kepada kaedah. Ya, sama ada nak mengikut kaedah tamyiz ataupun mengikut kaedah adat tadi. Tengok balik. Ya. Jadi itu perlukan yang Ustazah kata tadi, maklumat-maklumat yang Ustazah minta tulis tadi tu. Ya. Hari pertama datang warna apa, hari kedua datang warna apa, datangnya waktu bila, jam berapa. Itu sangat penting apabila kita nak menentukan yang mana satu darah haid, yang mana satu darah istihadah. Okey, ini di antara perkara-perkara yang dikatakan istihadah tadi. Ya. Baik. Di sini kita tengok ya gambar rajah yang ditunjukkan di sini. Kaedah yang mengatakan ikut adat. Nak ikut adat. Adat kita 7 hari. Jadi adat ke 7 hari iaitu kebiasaan haid 7 hari, tiba-tiba darah kita datang sampai hari yang ke-18. Bila darah datang sampai hari yang ke-18, ya, maknanya kita kembali kepada adat 7 hari. Ya, 7 hari. Bukan kata 15 hari haid, 16 sampai 18 itu adalah istihadah. Itu adalah pandangan yang salah. Ya, kalau ikut adat sekalipun dia sampai 7 sahaja. 8 ke atas tu dia kena qada. Ya. Kalaulah walaupun dia kebiasaan dia 7, tiba-tiba pada bulan ini dia bawa sampai hari yang ke-13. Tetap ia anggap haid sampai 13 sebab dia belum lagi melebihi 15 hari. Ya, yang ini kaedah yang pertama lah yang perlu kita faham berdasarkan adat. Ya. Dan yang kedua, kita mengikut tamyiz. Maknanya boleh membezakan sifat darah. Kalau kita boleh membezakan sifat darah, ya, kita tengok perbezaan dia. Walaupun kebiasaan kita hanya 7 hari, tiba-tiba pada bulan tersebut dia datang darah kehitaman 10 hari. Kemudian dia datang darah merah 10 hari. Maknanya darahnya keluar selama 20 hari. Jadi disebabkan ketika ini dia sudah mengenal sifat darahnya selama 10 hari hitam, 10 hari merah, maka dia ambil 10 hari hitam itu sebagai darah haid dan 10 yang merah itu sebagai darah istihadah. Ya, itu sekiranya 2 warna darah. Tapi kalau berlaku 3 warna darah pula, ada kaedahnya yang tersendiri. Ya, contohnya dia ada hitam, ya 10 hari, kemudian dia ada warna merah 5 hari, kemudian dia ada coklat pula 10 hari. Di sini dia ada pandangan. Kalau Ibnu Hajar, dia akan gabungkan warna hitam dengan warna merah selagi tidak melebihi 15 hari, itu dianggap sebagai haid. Maknanya 10 campur 5, jadi 15, dia tak lebih. So itu dianggap haid, yang coklat 10 itu dianggap sebagai istihadah. Tapi kalau ikut pandangan Imam Ramli, dia hanya mengambil yang kuat sahaja, yang lemah dia tak ambil. Jadi yang kuat 10 hari itu dianggap sebagai haid, yang lemah tadi, yakni warna merah dan warna coklat tadi, itu dianggap sebagai istihadah. Bila kita dah belajar, nak pegang pandangan Imam Ramli atau nak pegang pandangan Ibnu Hajar, tak ada masalah. Yang pentingnya kita belajar. Jadi pastinya Ustazah tak dapat nak menerangkan keseluruhan. Hanya Ustazah hanya membuka sedikit jalan menunjukkan bahawa banyak lagi ilmu yang perlu kita pelajari dan puan-puan bakal jemaah haji ya, dan juga anak-anak gadis ya perlu mempelajarinya. Teruskan belajar. Ya, sebab kita takut nanti berlaku kesilapan dalam kita menentukan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah. Okey. Seterusnya kita tengok darah yang keluar semasa hamil. Ya, darah yang keluar semasa hamil, darah ini dikira sebagai darah istihadah dan darah fasad ya bagi mazhab yang 3. Ya. Tetapi bagi mazhab Syafi'i,
darah yang keluar ketika hamil tetap dianggap sebagai darah haid sekiranya dia menepati syarat-syarat mencukupi 24 jam dan kurang dari 15 hari. Ya, hanya bagi pandangan mazhab lain ia dikira sebagai darah istihadah ataupun darah fasad. Ya, okey. Kemudian darah yang keluar di peringkat awal kehamilan tanpa berlaku keguguran. Ya, darah yang keluar dalam keadaan di atas dikira fasad, bukan darah haid. Ya, dan kalau dia keluar selepas keguguran ia dianggap sebagai nifas. Ya, jadi macam Ustazah sebut tadi, kalau gugur itu 30 hari ketika alaqah ataupun ketika mudrah, ya, pembentukan bayi dalam perut kita tu, ya, belum pun jadi betul-betul bayi yang sempurna. Kalau gugur sekalipun, darah yang keluar selepas keguguran itu tetap dianggap nifas. Ya. Tapi kalau kita mengandung, macam Ustazah kata tadi, dan darah itu tidak menepati syarat-syarat haid, ia tetap dianggap sebagai istihadah ataupun fasad tadi, ya. Jadi di sini Ustazah tak sebutlah nak kata istihadah, nak sebut fasad pun tak ada masalah. Macam di awal tadi Ustazah sebut, ada setengah ulama mengatakan darah istihadah dan darah fasad adalah sama, ya. Selepas menopause macam mana? Ya, sebab kita tahu usia menopause mengikut pandangan mazhab Syafi'i dia kata 62 tahun. Tetapi bagi mazhab Syafi'i juga tidak ada usia menopause, maknanya kalau keluar juga darah selepas 62 tahun itu tetap dianggap sebagai haid, ya. Tapi walau bagaimanapun, ya, dalam muzakarah haji telah diputuskan. Sebab apa kita tengok ada juga, ya, pada kalangan jemaah haji yang dah pun orang kata berusia, orang kata warga emas ni yang dah berputus haid, tiba-tiba kat sana datang balik darahnya. Jadi pada ketika itu kalaulah keadaan itu dalam keadaan yang terdesak, ya, kita terpaksa pulang dah ataupun terpaksa ke Madinah dan kita tak ada pilihan, maka bolehlah kita kita bertaklid kepada pandangan Maliki, Hanafi dan Hambali yang mengatakan bahawa darah yang keluar selepas menopause, maknanya kita dah berhenti darah 6 bulan, tiba-tiba datang balik darah, maka kita boleh anggap dia sebagai istihadah, ya. Tapi kalau masa panjang lagi, tak bolehlah, kita tunggu dulu sampai betul-betul bersih, ya, suci. Tapi walau macam mana pun, ya, Ustazah selalu pesan dekat jemaah, ya, kalau kata dekat jemaah ni, kalau misalnya datang darah pada ketika itu, jumpa dulu doktor. Ya, sebab kita tak boleh terus sebut dia sebagai haid. Berkemungkinan bagi seorang kita yang dah warga emas ni, mungkin kita ada fibroid, mungkin ada cyst, ya, dan darah yang keluar itu disebabkan penyakit, ya, bukan darah yang datang secara semula jadi. Sebab haid ni mestilah darah semula jadi yang datang dari rahim wanita yang sihat, ya, dan datang berulang-ulang setiap bulan. Jadi kalau kita dah 6 bulan, setahun tak datang haid, tiba-tiba datang balik darah, berkemungkinan, ya, mungkin ada masalah, ya. Jadi jumpa doktor dulu. Kalau doktor kata dah tak ada masalah, barulah kita katakan itu adalah haid.